Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfanuddin bin Sukairi Jafni daripada kelas Pendidikan Islam dan Moral 2, ambilan Jun 2023-2028. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan slide saya di bawah subjek Sirah Islamiyah dalam tajuk Khalifah Uthman Ibn Affan. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan dengan lebih lanjut berkenaan maklumat peribadi Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan dari segi biodata, ciri-ciri kepimpinan, peristiwa penting, sumbangan beliau terhadap negara Islam, konflik dan juga fitnah yang berlaku sewaktu zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, insya-Allah. Biodata ringkas Khulafaur Rasyidin Sayyidina Uthman bin Affan. Nama beliau Abu Abdillah Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abu Asyams Al-Qurashi Al-Umawi. Beliau merupakan salah seorang yang berketurunan Bani Umayyah. Sayyidina Uthman bin Affan ini telah dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah pada tahun 576 Masihi, bersamaan dengan 6 tahun selepas daripada tahun gajah, iaitu 6 tahun selepas daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dilantik menjadi Khulafah Ar-Rasyidin yang ketiga selepas daripada Khalifah Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau telah memerintah negara Islam selama 12 tahun. Sayyidina Uthman ini telah dibunuh pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah oleh seorang pemberontak ketika beliau sedang membaca Quran. Sayyidina Uthman ini telah diberi gelaran sebagai Zun Nur Ain, iaitu yang mempunyai dua cahaya, kerana Sayyidina Uthman ini telah memperisterikan dua orang anak Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ada satu kisah yang dipetik daripada laman web Berita PAS. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan Islam secara terang-terangan, bapa saudaranya Abu Lahab menjadi orang yang paling kuat menentang Rasulullah dan juga Islam, sehingga kebencian beliau terhadap Rasulullah sanggup mengarahkan anaknya Utsbah untuk menceraikan isterinya, iaitu Ruqayyah, yang merupakan anak daripada Rasulullah SAW. Apabila Uthman mendapat tahu tentang perkara tersebut, beliau terus ke rumah Nabi Muhammad SAW dan meminang Ruqayyah. Kesedihan baginda daripada peristiwa tersebut segera terubat, dan baginda dengan gembira memperisterikan Sayyidina Uthman dengan anaknya Ruqayyah. Ketika umat Islam diizinkan berhijrah ke Habasyah, Uthman juga berhijrah dengan Ruqayyah pada ketika itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah mengiringi kamu berdua. Semoga Allah mengiringi kamu berdua. Kamulah orang pertama berhijrah bersama keluarga selepas Nabi Allah Lut AS." Ketika umat Islam menghadapi perang Badar, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Uthman untuk tidak ikut serta, kerana pada ketika itu Ruqayyah sedang jatuh sakit dan Sayyidina Uthman perlu menjaga isteri beliau. Kembalinya Rasulullah SAW daripada perang Badar, baginda menerima satu berita sedih berkenaan kematian anak beliau, iaitu Ruqayyah. Baginda pada ketika itu terus berjumpa dengan menantunya, iaitu Sayyidina Uthman, dan menenangkan beliau. Baginda Rasulullah SAW telah memberitahu kepada Sayyidina Uthman bahawa beliau juga tergolong daripada kalangan ahli Badar, mendapat pahala seperti mana ahli Badar yang pergi berperang, dan menerima sebahagian daripada ghanimah Badar, iaitu keperuntungan orang-orang yang turun ke perang Badar.
Dan Rasulullah SAW juga telah mengahwinkan anak baginda iaitu Ummul Kalsum kepada Sayyidina Osman bin Affan. Dan kerana itulah mengapa Sayyidina Osman telah diberi gelaran Zunnurain, iaitu pemilik dua cahaya, cahaya mata Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummul Kalsum. Sayyidina Osman bin Affan ini juga merupakan seorang yang mahir dalam bahagian ekonomi. Beliau juga seorang yang kaya dengan hasil kepakarannya berniaga. Ada satu kisah ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar untuk berucap menggesa para sahabat berinfak, Sayyidina Osman orang yang pertama dah pantas menyahut, "Aku akan berikan 100 unta lengkap dengan segala barangan peralatan di atasnya." Rasulullah SAW berasa gembira dengan janji Sayyidina Osman. Baginda turun satu lagi tangga dan Sayyidina Osman sekali lagi menyahut, "Aku akan berikan lagi 100 ekor unta lengkap dengan segala barangan dan keperluan di atasnya." Rasulullah SAW berasa sangat gembira. Baginda turun lagi satu anak tangga untuk menggesa para sahabat memberi infak. Lantas Sayyidina Osman sekali lagi bangun dan berkata, "Aku akan berikan tambahan 100 ekor unta lengkap dengan segala barangan di atasnya." Pada saat itu Nabi Muhammad SAW terus bersabda, "Tiada apa-apa lagi melarat bagi Osman, walau apa pun yang dilakukan selepas hari ini." Ini bermaksud bahawa kemurahan hati Sayyidina Osman itu untuk bersedekah, Allah SWT pun telah menghapuskan dosa beliau pada ketika itu. Pelantikan Sayyidina Osman bin Affan sebagai Khalifah Ar-Rashidin, Khalifah yang ketiga. Ketika hampir wafat, maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai Khalifah pada ketika itu telah mengambil satu tindakan yang berlainan dengan tindakan Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar dalam menentukan siapa pengganti sebagai seorang khalifah yang bakal mentadbir dunia dan juga Islam dalam menjaga agama selepas kewafatannya nanti. Sayyidina Umar telah menyeraikan nama-nama yang mana nama itu terdiri daripada sahabat yang dijamin masuk syurga. Antaranya Sayyidina Osman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Selepas kewafatan Sayyidina Umar, maka keenam-enam calon tersebut telah berkumpul dan bermusyawarah di satu rumah, sebuah rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miswar bin Makramah. Ketika berlangsung pertemuan yang penting ini, ada berlaku sedikit salah faham yang mana menyebabkan 3 orang daripada kalangan para sahabat, kalangan mereka yang menarik diri, manakala seorang lagi tidak menghadirkan diri ke majlis itu. Akhirnya, yang tinggal hanyalah Sayyidina Osman bin Affan dan Sayyidina Ali serta Sayyidina Abdullah bin Umar sebagai pemerhati mesyuarat tersebut. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Sayyidina Umar, jika berlaku keadaan sebegini, maka Abdul Rahman bin Auf diamanahkan agar mengendalikan pemilihan khalifah. Tindakan pertama yang telah diambil ialah dengan meninjau pendapat ketua kabilah. Namun, perkara tersebut tidak banyak membantu dalam menyelesaikan pemilihan ini kerana ada pihak yang menyokong Sayyidina Osman dan ada pihak pula yang menyokong Sayyidina Ali. Pada akhirnya, Abdul Rahman bin Auf mengambil keputusan untuk bertemu mata dengan mata, bertemu berhadapan di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Osman bagi menyelesaikan masalah ini. Masing-masing ditanya dengan Abdul Rahman bin Auf satu soalan yang berbunyi, "Jika engkau dilantik untuk menjadi seorang khalifah, adakah engkau sanggup melaksanakan semua ajaran Al-Quran dan hadis Nabi serta mengikut jejak kedua-dua orang khalifah
kedua orang khalifah sebelum kamu, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali menjawab, aku berharap agar aku boleh melaksanakannya setakat kemampuan aku. Manakala Sayyidina Uthman pula menjawab, ya, aku sanggup. Dengan kesungguhan yang ditujukan oleh Sayyidina Uthman itu, maka Abdul Rahman bin Auf juga terus melantik Sayyidina Uthman sebagai khalifah bagi menggantikan Sayyidina Umar yang telah wafat. Maka Sayyidina Uthman pun telah dipilih untuk menjadi seorang khalifah. Ini bermakna perhatikan Sayyidina Uthman ini sebagai satu khalifah bukanlah berdasarkan kepada sikap beliau yang lemah lembut, dan bukan juga kerana faktor usia beliau yang agak lebih tua berbanding Sayyidina Ali. Tapi sebaliknya pemilihan Sayyidina Uthman ini berdasarkan dua sebab utama, iaitu pertamanya berdasarkan masyarakat Islam pada masa itu yang tidak mahu lagi berdirikan khalifah daripada kalangan Bani Hashim, iaitu keturunan Rasulullah, yang mana ia boleh membawa kepada sistem warisan dan juga monarki dalam pemerintahan Islam dan boleh memecah belahkan kaum Quraisy. Dan sebab yang kedua pula adalah Sayyidina Uthman terpilih berbanding Sayyidina Ali sebabkan ketegasan beliau dalam menjawab soalan Abdul Rahman bin Auf itu dengan tegas dan yakin. Akhirnya, Sayyidina Uthman ini dibaiatkan pada Zulhijjah tahun 23 Hijrah dan dilantik secara rasmi sebagai seorang khalifah pada bulan Muharram tahun 24 Hijrah. Orang pertama yang memberi baiat dan sumpah setia kepada perhatikan Sayyidina Uthman pada ketika itu adalah Abdul Rahman bin Auf, diikuti oleh Sayyidina Ali dan seterusnya oleh para sahabat yang lain. Jadi begitulah kisah bagaimana Sayyidina Uthman terpilih untuk menjadi seorang khalifah melalui satu sistem syura, iaitu mereka bermesyuarat, menyatakan pendapat masing-masing, ada yang menyokong dan ada yang tidak menyokong orang lain dan menyokong Sayyidina Uthman, dan mewujudkan dua orang pemerhati dalam suatu mesyuarat itu, iaitu Sa'ad bin Zaid dan juga Abdullah bin Umar sebagai pemerhati daripada proses syura itu sendiri, yang mana ianya untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang penipuan dalam sesuatu pemilihan itu. Antara sumbangan Khalifah Uthman bin Affan terhadap Islam adalah yang pertamanya, menjaga kesucian Al-Quran. Perluasan kuasa telah menyebabkan penyebaran Islam terjadi dengan secara meluas. Apabila ramainya orang-orang yang memeluk Islam, sudah tentu akan terjadi banyak perbezaan antara sesuatu wilayah, sesuatu kawasan dengan wilayah yang lain dari segi apa yang mereka pelajari tentang agama Islam. Yang paling ketaranya adalah dalam masalah mereka mempelajari ilmu Al-Quran. Terdapat banyak perbezaan bacaan yang membawa kepada salah bacaan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dengan keadaan ini, banyak terjadinya salah faham dan tuduh-menuduh antara orang Islam dengan orang Islam yang lain dalam menyatakan siapakah yang betul cara bacaannya. Antara faktor-faktor lain mendorong kepada pembukuan Al-Quran ini adalah yang pertama, terkumpulnya Al-Quran pada ketika itu adalah kerana wujudnya lembaran mushaf peribadi para sahabat radhiyallahu an. Di kalangan para sahabat sendiri ada yang menulis Al-Quran untuk rujukan dan simpanan mereka sendiri. Seperti contoh, mushaf Abdullah ibn Mas'ud, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abu Musa al-Ash'ari dan mushaf Al-Miqdad bin Amir dan lain-lain. Al-Quran yang mereka tulis ini adalah secara peribadi dan ada yang ditambah dengan catatan mereka sendiri tentang maksud dan peringatan tentang suatu ayat. Dan ada juga di antara mushaf itu terputus dan tidak lengkap susunan ayat-ayat atau surah-surah yang mereka karang. Perkara ini telah menyebabkan persalahfahaman antara
para sahabat itu sendiri. Dan faktor seterusnya adalah uh, pada ketika itu terjadi perbezaan qiraat ataupun cara membaca Al-Quran yang membawa kepada pertikaian umat Islam. Secara umumnya, pembacaan qiraat ini adalah hanya 10 wajah ataupun 3 wajah daripada imam dan juga perawi-perawinya. Walaupun membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat itu adalah satu rukhsah ataupun kelonggaran yang dibenarkan oleh Rasulullah, tapi perkara ini telah mencetuskan ataupun menimbulkan pertikaian di kalangan umat Islam selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini berlaku kerana apabila mereka telah mempelajari satu jenis qiraat Al-Quran, mereka masing-masing menganggap qiraat mereka sahaja yang betul dan qiraat orang lain adalah salah. Sehingga perkara ini menimbulkan persengketaan sesama mereka. Sedangkan pada ketika itu, di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu yang mengajar Al-Quran kepada umat Islam di segenap atau di serantau tempat, ada yang membaca Al-Quran secara satu atau dua sahaja daripada 7 cara pembezaan bacaan Al-Quran iaitu qiraat yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, Khalifah Uthman bin Affan ini telah mengadakan atau telah membukukan sebuah naskah Al-Quran yang baru yang mana ianya digunakan secara rasmi untuk seluruh umat Islam. Khalifah Uthman bin Affan ini telah menggunakan lahjah bahasa Quraisy yang mana Al-Quran yang berbeza telah dibakar, iaitu Al-Quran yang telah dicatat oleh para sahabat yang saya katakan sebelum ini telah dibakar dan dilupuskan. Dan Al-Quran yang telah dibukukan oleh Uthman bin Affan ini telah diberi nama sebagai Resam Uthmani yang telah digunakan sehingga ke hari ini. Langkah-langkah ini tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesucian Al-Quran sebagai sebuah sumber undangan Islam. Kegemilangan pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan ini bermula dengan penaklukan dan penawanan wilayah-wilayah baru yang terletak di sebelah Asia Barat. Wilayah lain yang berjaya juga ditawan oleh kaum muslimin ini adalah seperti Cyprus, Afghanistan, Samarkand, Khurasan dan Tabaristan yang berada di timur laut. Sementara Libya, Algeria, Tunisia dan Maghribi yang terletak di sebelah utara Afrika juga turut ditawan oleh kaum muslimin. Dunia Islam sewaktu pemerintahan Saidina Osman ini sangat terbentang luas dan besar gagasannya, mencukupi segala pelosok benua Asia dan juga Afrika, di antaranya wilayah-wilayah yang berada di semenanjung Tanah Arab. Perkembangan dakwah Islamiah juga seterusnya dapat menyusul masuk secara rasmi, tenang dan tenteram dan diterima baik oleh rakyat-rakyat di bahagian tengah dan juga timur Afrika. Kejayaan yang gemilang yang diperoleh pada peringkat pertama pemerintahannya cukup hebat dan mengagumkan dari pelbagai sudut pemerintahan. Banyak jasa-jasa dan juga kejayaan yang telah dilakukan oleh Khalifah Uthman dalam menyebar dan memperkembangkan Islam, antaranya termasuklah dalam bidang ketenteraan. Khalifah Uthman bin Affan ini banyak melakukan perluasan kuasa terhadap beberapa buah negara dalam usahanya menyebarkan syiar Islam. Perkara ini dapat dilihat pada keluasan Empire Islam yang dapat mengatasi kekuasaan Empire Rom Timur dan juga kekuasaan Empire Parsi pada zaman kegemilangan mereka. Saidina Uthman ini juga bertanggungjawab dalam menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama
bagi menjamin keselamatan dan melakukan peluasan kuasa. Beliau juga telah berjaya menupaskan pemberontakan dengan kekuatan yang dimiliki. Kekuatan angkatan kaum muslimin pada ketika itu terselah sehingga dapat menundukkan pasukan Byzantine iaitu tentera Rom yang pada ketika itu menguasai laut. Dengan pendudukan sepanjang pesisiran Afrika Utara, maka pengawalan lautan Mediterranean pada ketika itu terletak di bawah penguasaan Islam. Dan melalui bidang ketenteraan inilah banyak negara yang telah dibuka melalui angkatan tentera. Dan pada ketika itu tersebarlah syiar Islam dengan lebih meluas. Fitnah Al-Kubra. Pada akhir tahun 34 Hijrah, pemerintahan Islam telah dilanda sebuah fitnah yang mana fitnah ini telah disasarkan kepada Khulafa' Ar-Rasyidin yang ketiga, iaitu Khalifah Saidina Osman bin Affan, sehingga mengakibatkan beliau terbunuh pada tahun tersebut. Fitnah ini datangnya daripada Mesir yang berupa tuduhan-tuduhan palsu yang dibawa oleh orang-orang yang hendak ke umrah pada tahun tersebut. Ada satu kisah, Sayyidina Ali menanyakan keluhan dan tuduhan mereka yang segera dijawab oleh mereka. Uthman telah membakar mushaf-mushaf. Solat tidak dikasarkan sewaktu berada di Mekah, mengkhususkan sumber air untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengangkat bahagian pentadbiran dari kalangan generasi muda, dan Sayyidina Osman juga mengutamakan segala fasiliti hanya untuk Bani Umayyah, iaitu golongannya, melebihi orang lain. Dan satu ketika pada hari Jumaat, Sayyidina Osman berkhutbah dan mengangkat tangannya seraya berkata, "Ya Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Aku bertaubat atas perbuatanku." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, Mushaf yang dibakar ialah yang mengandungi perselisihan, dan yang ada sekarang ini adalah yang disepakati akan kesahihannya. Adapun yang tidak dikasar sewaktu di Mekah adalah kerana dia berkeluarga di Mekah dan dia berniat untuk tinggal di sana. Oleh kerana itulah solatnya tidak dikasar. Adapun sumber air yang dikhususkan itu adalah untuk ternak sedekah sehingga mereka besar, bukan untuk ternak unta atau haiwan miliknya sendiri. Umar juga pernah melakukan perkara ini sebelumnya. Adapun mengangkat generasi muda dalam bahagian pentadbiran adalah kerana mereka mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Rasulullah SAW juga pernah melakukan hal ini yang demikian. Adapun beliau mengutamakan kaumnya, Bani Umayyah, kerana Rasulullah SAW sendiri mendahulukan kaum Quraisy daripada bani-bani yang lain. Demi Allah, seandainya kunci syurga ada di tanganku, aku akan memasukkan Bani Umayyah ke syurga. Setelah para pemberontak ini mendengar penjelasan daripada Sayyidina Ali, umat Islam pada ketika itu berasa puas hati. Tetapi masih ada sifat dendam dan juga ingin melancarkan fitnah-fitnah tersebut dalam rancangan jahat mereka. Sehingga kan di antara mereka ada yang menyebarkan fitnah melalui tulisan dengan tanda tangan palsu daripada para sahabat terkemuka dengan tujuan untuk menjatuhkan Sayyidina Osman. Kesan daripada perkara tersebut, ramai di kalangan umat pada ketika itu termakan dengan fitnah tersebut, sehingga terjadilah perbunuhan atas dirinya setelah sebelumnya terkepung selama 1 bulan di rumah. Pada ketika itu, Sayyidina Osman telah dikepung oleh pemberontak selama sebulan. Dan peristiwa inilah yang mana disebut sebagai Al-Fitnah Al-Kubra yang pertama, sehingga merosakkan kesatuan umat Islam pada ketika itu. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu syahid dibunuh oleh pemberontak yang mengepung rumahnya pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah.
Sayyidina Osman menghembuskan nafas terakhirnya sambil memeluk satu naskah Al-Quran yang dibacanya. Sejak itu, kekuasaan Islam semakin sering berlaku pertumpahan darah. Pemerintahannya memakan masa selama 12 tahun yang mana ia merupakan pemerintahan yang paling lama dalam kalangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi itu sahaja pembentakan saya pada hari ini berkenaan biodata dan juga pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.